Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita dalam program Sensasi Seni kali ini. Okey, kali ini kita berada di W3 Studio. Okey. Dan bersama-sama saya dengan seorang tokoh yang tak asing lagi dalam industri. Siapa tak kenal, kau bukan penyanyi bukan orang industri mesti kenal punya. Okey, kali ini kita nak bercerita dengan seorang tokoh vokal. Siapa tak kenal lagi, dulu kita kenal Datuk Syafinas, semua kita kenal dan kali ini bersama saya orang yang dah kecimpung lama dah dalam industri vokal ni, iaitu bersama dengan Cikgu Siti Hajah. Okey, apa khabar Cikgu? Khabar baik, terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah. Okey, kita nak bercerita kali ini adalah pendekatan yang Cikgu Siti bawa untuk GV8 kali ini. Dengar-dengar kita interview orang ni, interview artis ni, pendekatan dia agak berbeza. Tu more kepada Islamik sedikit, tapi kita nak tahu dari segi sudut Islamik itu macam mana yang diketengahkan untuk GV8 kali ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Suara TV. Suara TV. Ni apa ni panggilan tadi kata tokoh tu rasa saya terlampau tinggi sangatlah. Tapi saya nak bagi tahu memang di antara guru-guru vokal kat Malaysia ni saya lah yang paling tua. Paling lama lah. Paling lama, betul lah. Anak murid dia jaga. Maknanya kalau dikata ranking yang kedua tu Datuk Syafinas, tu macam tu. Saya dah ranking pertama jauh. Dia alhamdulillah berpuluh tahun saya berkecimpung dalam bidang ni. Dan bidang ni juga banyak memberi impact pada diri saya secara personal lah ya. Sebab bila saya bercakap tentang kaitan suara dengan tubuh badan, suara itu tubuh badan kita, suara berkait dengan minda kita. Jadi bila dia berkait dengan minda, benda ni yang menjadikan saya memahami konsep bersuara tadi lebih jauh, bukannya sekadar duniawi lah. Jadi saya bagi sedikit pendekatan spiritual tadi untuk memberi kekuatan kepada kita, di mana pada kita kata sebenarnya bukan kepada penyanyi tu tahu. Bukan dia bukan hanya setakat sampai kepada penyanyi. Apa yang saya nak bagi ni sebenarnya, penyanyi itu sebagai medium untuk saya menyampaikan kepada orang yang mendengar penyanyi itu menyanyi. Berdakwah jugalah kira ni. Something like that lah. Dia dakwah halus lah, sebab kita bukan ustaz, kita bukan Maksudnya berdakwah tu kita berceramah tazkirah. Bukan. Dia macam ni. Betul sebab kita dah faham tentang berkongsilah kebaikan walaupun hanya satu ayat. Berkongsilah kebaikan. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena sedar lahirnya kita kat muka bumi ni untuk apa. Jadi setiap orang yang lahir tu kalau dia jadi penyanyi, dia bukan hanya jadi penyanyi untuk jadi kaya. Maknanya jadi penyanyi bukan setakat nak beli rumah banglo, nak duduk kereta besar. Dia punya tanggungjawab dia besar sangat. Bila Allah jadikan kita kaya dengan RM1, dia bukan milik kita. Kita dah faham. Sebagian orang lain. Ya, dia kata ada milik orang lain di dalam itu. Jadi kita binakan kekayaan sehingga kita tak ambil peduli orang-orang yang susah, orang yang memerlukan, akan dijawab, akan disoal, ditanya nanti. Jadi bila kita dah sampai satu fasa dengan penuh dugaan cabaran hidup yang kita lalui, takkanlah kita nak tetap berfikir seperti zaman batu. Maknanya pemikiran kita kena berubah, berganjak. Dipanggil kalau dalam kepercayaan kita, dia kata berhijrahlah. Berhijrah daripada pemikiran itu. Kadang-kadang kita busy, kita sibuk berhijrah dari sudut penampilan. Penampilan hijrah, tapi hijrah minda, hijrah jiwa tu yang nak cari yang paling susah. Jadi apabila berkait dengan nyanyian ataupun seni, kan, seni-seni ni, kita adalah orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seni itu halus. Orang yang ada seni itu orang yang jiwanya halus. Dan lagi satu, dari segi Islam pun berhibur adalah sunnah. Ya. Berhibur dengan cara yang betul lah. Sebab tu dia kata kalau menyanyi itu melalaikan, ataupun orang kata menyanyi itu kerja-kerja yang lara, melalaikan lah. Saya kata
memang saya kata memang saya pastikan menongkak arus yang dikata lawa tu supaya nak nyanyi kena solat dulu. Kena jaga masa solat, kena buat pandai menyanyi, kena pastikan diri kita suara yang baik, boleh nyanyi, saya boleh mengaji. Benda-benda macam tu. Ya, jadi insya-Allah Allah peliharalah kita. Kan. Apa yang pada kita ni pun semua pinjaman, bukannya jadi kita punya. Kita nak kata pengalaman saya bergaul dengan golongan-golongan agamawan ya. Maknanya kalau kita sebagai manusia biasa, kita tak akan taksub kepada satu perkara. Maknanya kalau kita beragama bukan bermaksud kita tidak boleh berseni. Sebab dalam agama tu ada seni. So benda tu pusing-pusing semua milik Allah. Ya, macam contoh apabila cikgu memberi teknik vokal, everything juga boleh diguna pakai dalam taranum, berzanji, mengaji, dalam mengaji, jaga pernafasan. Menjadi imam, menjadi qari. Memang itu yang dah saya buat. Langkah saya yang selanjutnya adalah itulah. Dan saya dah banyak buat kelas. Na'udzubillah. Saya tak mahu takut riak. Na'udzubillah min zalik. Tapi saya nak berkongsi. Saya dah bawa bidang vokal kepada mengaji Al-Quran, kepada imam-imam, kepada pembacaan khutbah, kan? Jadi untuk saya nak nilaikan suara yang sebaik-baik yang kita kata sampai ke langit aras yang tertinggi tu, langit orang kata langit ketujuh, kita cuba cari apakah nilai-nilai suara yang mencapai tahap ke langit ketujuh tu. Begitu juga apabila kita tertarik, apabila cikgu mengatakan bahawa vokal itu adalah sebagai satu mesej kepada masyarakat di luar sana, walaupun dia menyanyi, dia adalah apabila dengan nyanyian yang baik, penyampaian yang baik, sehingga orang itu boleh menyentuh perasaan. Begitu juga ugamawan, maksudnya orang nak berkhutbah, maksudnya dia harus juga menyentuh emosi orang. Maksudnya dia kena vokal. Maksudnya Allah beri kita suara berbagai tone. Jadi macam mana kita nak mengendalikan tone tu, ada teknik kan. Itu yang kita gunakan. Ya, betul. Pertama sekali Allah pinjamkan kepada kita pernafasan lah. Kita bangun, kita lahir muka bumi, lepas tu kita kena menangis supaya nak tengok paru-paru kita bekerja atau tidak. Bila tanya doktor pun kenapa kena menangis ya? Sebab bila kita menangis, paru-paru kita akan bekerja. Dia akan bekerja dengan sebab tu kalau pada saya orang dewasa ni jangan menyimpan perasaan. Kalau rasa nak menangis, menangis. Kalau rasa nak happy, happy. Kalau rasa nak marah, keluarkan marah tu tapi melalui bentuk yang berbeza. Sebab saya dah jumpa Mi. Suara bersifat memujuk. Suara bersifat merintih. Suara bukan sifatnya, bukan powerful hanya sebagai powerful kalau marah kita marah. Bukan. Maknanya suara itu bersifat memujuk. Maknanya kalau kita marah, cuba dengan marah yang memujuk. Kenapa? Macam menenek marah cucu. Mana ada menenek marah cucu macam marah anak kan? Kalau kita marah anak kan kita asyik mana macam tu kan? Asyik main-main. Tapi kalau dengan cucu, jangan main-main. Itu beza dia. Itu saya sebab saya mencari nilai-nilai selain daripada dunia lah. Maknanya sebab saya masa nak cakap macam saya nak suara kita ni bila kita bercakap ataupun kita menyanyi yang kita kait dengan Gegawa Ganza ni semua kan, penyanyi itu sebagai medium untuk menyampaikan apa yang ada dalam kepercayaan kita. Penyanyi itu sebagai medium, dia kena bersungguh-sungguh menyampaikan apa yang nak diceritakan. Saya nak penyanyi ni macam ejen yang boleh suntik virus yang positif. Bukan positif COVID. Maknanya virus bunyi yang positif yang boleh didengar oleh orang yang dia akan meruntun. Bukan pasal meruntun ni bukan pasal sedih, tapi apa dia kata, boleh membuatkan jiwa kita, minda kita react pada lirik-lirik itu.